Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini saya ingin menerangkan sedikit berkenaan kekeliruan orang ramai berkenaan berita Jepun kesal menamatkan darurat terlalu awal. Adakah berita ini benar? Kita saksikan. Semalam saya mendapat mesej daripada seorang rakan saya bertanyakan, Kamarul, betul ke berita dalam portal ni? Okey, beliau menunjukkan satu portal yang menulis tajuk yang agak gah. Tajuk itulah gelombang kedua melanda Jepun dan Kanada. Dan satu lagi portal bertajuk Jepun Isytihar Darurat menyesal tamatkan perintah berkurung terlalu awal. Dua portal ni bila kita lihat pada tajuknya saja, orang ramai akan menjadi sedikit melatah. Nampak macam Jepun yang menyesal kerana menamatkan perintah darurat terlalu awal. Sebenarnya berita ini agak sensasi juga kerana ianya keluar sejurus selepas Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tentang pelonggaran PKP dan juga kebenaran beroperasi bagi beberapa sektor ekonomi pada 1 Mei yang lalu. Nampak macam ianya seolah-olah propaganda. Saya lihat daripada apa yang cuba disampaikan oleh portal ni. Tetapi apa yang disampaikan di dalam portal itu, di dalam isi kepada portal itu ialah berkenaan Kepulauan Hokkaido. Yang menyesal itu ialah seorang profesor di sebuah universiti di Hokkaido. Beliau agak menyesal kerana Hokkaido menamatkan darurat ataupun perintah berkurung terlalu awal. Ia tidak melibatkan seluruh Jepun. Dia bukan kata seluruh Jepun menyesal. Sebenarnya pada akhir bulan 2 dan awal bulan Mac yang lalu, Jepun mempunyai beberapa kes yang sudah mencapai lebih daripada 1000 kes lah. Pada ketika itu Hokkaido adalah salah satu wilayah ataupun kepulauan besar di utara Jepun yang mempunyai kes yang paling tinggi. Jadi governor di Hokkaido telah membuat pengumuman sendiri ataupun telah mengambil tindakan sendiri untuk mengisytiharkan perintah berkurung untuk wilayah Hokkaido saja daripada 28 Februari sehingga 19 Mac. Kerana pada ketika itu kerajaan Abe masih lagi tidak membuat apa-apa tindakan untuk mengumumkan state of emergency, darurat ataupun perintah berkurung untuk seluruh Jepun. Perintah berkurung ni pun sebenarnya tidaklah seketat macam PKP di Malaysia. Walaupun dia kata perintah berkurung, cuma sekolah tidak dibenarkan berkumpul di tempat awam ramai-ramai. Orang ramai masih lagi dibenarkan untuk bergerak bebas. Tidak ada sekatan jalan raya ataupun tangkapan sekiranya tidak patuh kepada arahan. Dan sebenarnya Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengumumkan state of emergency ataupun darurat pada 7 hari bulan April untuk fasa pertama untuk 7 buah negeri dahulu. Kemudian pada fasa kedua beliau telah mengumumkan pada 16 hari bulan April untuk seluruh Jepun. Pada ketika itulah ramai rakyat Jepun menganggap sekiranya keadaan darurat ataupun perintah berkurung dilakukan di seluruh Jepun, ramai yang tidak boleh bergerak ke mana-mana. Jadi ramai yang ambil tindakan untuk keluar daripada bandar-bandar besar, daripada bandar besar, contoh daripada Tokyo ke Hokkaido ke. Jadi ada di antara mereka ni balik kampung. Dan waktu state of emergency di Jepun sendiri, sebenarnya itu pun bukan perintah sebenarnya permintaan. Darurat mereka amat berbeza dengan di Malaysia. Macam saya kata tadi lah, mereka tidak ada kawalan sempadan, mereka tidak ada roadblock, mereka tidak ada tangkapan kepada siapa-siapa yang tidak mematuhi perintah. Jadi orang ramai masih lagi ataupun rakyat Jepun masih lagi bebas bergerak ke sana kemari. Jadi selepas Hokkaido mengisytiharkan tamat perintah berkurung pada 19 Mac itu, dan ditambah lagi dengan pengumuman state of emergency oleh Shinzo Abe semasa April tu, jadi ramailah yang bertibaran keluar untuk balik ke kampung masing-masing. Sebab itu yang menjadi gelombang kedua kepada Hokkaido, bukan gelombang kedua kepada Jepun, seluruh Jepun. Walhal Jepun pun sekarang masih lagi dalam keadaan state of emergency ataupun darurat. Mereka belum lagi menamatkan apa-apa lockdown ataupun perintah berkurung ataupun darurat, belum lagi. Cuma Hokkaido saja. Jadi saya harap kepada semua orang ramai ataupun rakyat di Malaysia yang membaca berita ini supaya tidak terlalu percaya dengan tajuk yang ditulis oleh portal-portal ini. Anda pun tahulah portal-portal ini kebanyakannya mereka nak melakukan, nak sensasikan berita mereka. Sebab itulah bila dia tahu kalau netizen ni ataupun orang ramai, dia tahu bila dia baca tajuk je, oh ini teruk ni, kita kena share. Jadi orang ramai akan terus share tanpa membaca isi yang sebenarnya.
Jadi saya harap kepada portal-portal ni juga berlaku jujur lah, berlaku jujur. Janganlah nak macam nak timbulkan propaganda apa ni, nak menakut-nakutkan sebab Perdana Menteri dah isytiharkan kelonggaran PKP dan anda buat pula berita orang kata yang boleh menambah ketakutan kepada rakyat Malaysia lah. Saya tahu ramai lagi rakyat Malaysia yang masih ragu-ragu dengan keadaan di Malaysia sekarang dan ditambah dengan kelonggaran yang diberikan oleh Perdana Menteri. Tetapi bagi saya hidup perlu diteruskan. Kita perlu berdepan dengan virus ini untuk masa-masa akan datang. Virus ini tidak akan terus berhenti di sini, ia akan terus berada bersama-sama kita. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan pada 4 Mei nanti banyak kelonggaran yang telah diberikan, tetapi saya berharap sangat kepada anda semua supaya mengikut SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, seperti menjaga jarak sosial, menjaga kebersihan badan, balik rumah lepas keluar shopping tu, balik rumah terus mandi, basuh tangan dan pelbagai lagi SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Okey. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi di sekian hari. Saya harap huraian saya ini akan menguraikan salah faham tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.